sakit. Pertama, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, apabila kita menziarahi orang yang sakit, salah satu sunnah yang diajarkan untuk kita lakukan adalah mendoakan kepada orang yang sakit. Kerana doa orang yang sihat kepada orang yang sakit itu adalah doa yang mustajab. Ya, doa itu akan diaminkan oleh 70,000 para malaikat yang akan mendoakan kembali kebaikan itu kepada orang yang mendoakan. Maka disebabkan oleh kerana itulah kita ambil peluang, selain daripada kita mendoakan kepada orang yang sedang sakit, kita doakan juga kebaikan untuk kehidupan orang yang sakit itu. Bukan doa supaya Allah sembuhkan dia sahaja, tapi doakan juga kebaikan-kebaikan yang lain untuk dia dan keluarganya. Kerana setelah kita mendoakan untuk mereka, malaikat turut akan mendoakan kebaikan itu dipulangkan kepada kita juga. Jadi kita tak perlu terhadkan atau khususkan doa kesembuhan dan doa afiat sahaja untuk mereka, tapi kita doakan juga dari sudut keberkatan, dari sudut kerahmatan, dari sudut rezeki, dari sudut kebaikan dan sebagainya. Kerana kita juga akan mendapat doa yang sama daripada para malaikat, dan doa itu turut akan diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi pada hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbi'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina muttafaqun alaih. Baik, disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah, apabila adanya orang yang mengadu kepada Nabi SAW tentang sesuatu kesakitan, bila ada sahabat atau isteri Nabi sendiri atau sesiapa sahaja, bila mereka mengadu kepada Nabi SAW tentang sakit mereka. Sakit tu berbentuk apa? Qarhah. Qarhah ni macam nanah. Kalau kat sini dia tak terjemahkan perkataan qarhah tu, dia kata sakit. Sebenarnya qarhah tu nanah, macam orang yang dapat kudis, ya, ataupun gatal-gatal, ya, itu qarhah. Au jurhun, ataupun dia mendapat luka, cedera, sama ada cedera kena senjata, cedera kena pisau, cedera kena gigit, yang menyebabkan keluarnya darah. Salah satu, sama ada darah tu kerana kesan daripada nanah atau kudis atau gatal-gatal, ataupun kecederaan tu disebabkan kerana alatan tajam, ataupun luka kerana perbuatan orang lain, atau kerana dirinya sendiri jika terkena sesuatu yang tajam. Nabi buat apa? Nabi SAW akan ambil jarinya, bi usbu'ihi, Nabi ambil jari dia. Kata Sufyan ibn Uyainah yang meriwayatkan hadis tu, jari yang Nabi ambil tu adalah jari telunjuk. Jari telunjuk, sababah ni maknanya jari telunjuk. Nabi ambil jari telunjuknya, Nabi buat apa? Nabi letakkan ke atas tanah. Nabi letakkan di atas tanah Madinah tu, Nabi tekap di atas tanah Madinah, kemudian Nabi angkat. Lepas Nabi angkat, Nabi buat apa? Nabi baca doa, bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah dan tanah bumi Madinah ini. Biriqati ba'dina, air liur sebahagian daripada kami, yushfa bihi saqimuna,
sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Sapu dekat mana? Dekat kesan luka atau kesan gatal atau kesan nanah atau kesan darah tadi, sapu kat situ. Ya, ini cara Nabi mengajar kepada kita sambil kita berdoa kepada orang yang sakit, orang yang luka, orang yang cedera. Kita juga boleh, selain doa pada dia, boleh menggunakan alat-alat tertentu untuk merawat dia. Cuma dalam konteks hadis ini, Nabi SAW menggunakan keberkatan tanah haram Madinah. Kalau macam kita ni, tanahnya tidak haram, tidak ada kemuliaan, tidak ada penghormatan. Jadi sebab itu ulama mengatakan hadis ini dikhususkan kepada tanah bagi bumi haram sahaja. Bukan kita main ambil je tanah mana-mana. Sebab bila Nabi sebut tanah bumi kami itu merujuk bumi Madinah. Sebab bumi Madinah ni tanahnya berkat kerana Nabi SAW mendoakan keberkatan tanah itu. Sebagaimana Nabi juga Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan tanah haram Mekah. Jadi kalau kita sakit di Madinah atau sakit di Mekah, boleh kita ambil sedikit daripada tanah Mekah atau tanah haram Madinah, kemudian kita baca doa tersebut dan kita letakkan pada kesan luka kita itu tadi. Letakkan pada kesan luka kita itu tadi. Ini salah satu daripada cara untuk kita berubat. Tapi kalau kita tak duduk kat tanah Mekah, haram Mekah dan tanah haram Madinah, kita ambil ubat, letakkan di jari kita, sapu di tempat luka atau tempat gatal, nanah dan sebagainya, sambil baca doa ini. Doa ini khusus untuk penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit kulit ataupun kesan-kesan luka bagi darah yang tidak mahu berhenti. Kadang-kadang sebahagian luka kita tu, darah tu keluar dan susah untuk dia berhenti. Maka sebab itu sebahagian para ulama mengatakan dituntut kita untuk membaca doa tersebut sebagai salah satu daripada ikhtiar ataupun salah satu daripada usaha untuk kita merawat penyakit tersebut, ya. Sebahagian ulama kata boleh guna air liur. Sebab kalau kita tengok dalam doa Nabi SAW ni, Nabi sebut biriqati ba'dina, dengan sebahagian air liur kami. Setengah riwayat kata Nabi ludah dulu dekat jarinya, kemudian baru Nabi letakkan, bila jari itu dah basah, baru Nabi letakkan di atas tanah haram Madinah, kemudian baru baca doa tu, kemudian baru sapu. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya tanah haram bumi Madinah ini, sebahagian pandangan para ulama mengatakan ia boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada rawatan, sebahagian daripada perubatan dan rawatan, tapi bukan untuk dimakan, bukan untuk diminum, untuk rawatan sakit luar. Bukan rawatan sakit dalaman, tapi untuk kegunaan luaran. Pernah juga berlaku di zaman Nabi SAW, untuk sakit kulit ni disuruh rawat dengan susu unta. Yang tu dalaman, minum susu unta. Dan sebahagian riwayat Nabi menyuruh golongan ahli uraniyin yang mereka datang ke Madinah dan mereka sakit, dicampur dengan air kencing unta. Ini susu unta tu campur sedikit dengan air kencing unta, lalu diminum.
Lalu diminum. Lalu tak lalu je lah, ya. Kalau tak lalu, minum susu sahaja, ya. Dan boleh juga guna untuk rawatan luaran kulit. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tapi sekarang ni dah tak dibenarkan untuk ada lawatan ke kandang unta, sebab takut dijangkiti oleh penyakit mulut dan kaki oleh unta tu, ya. Tapi atau Ebola, penyakit Ebola. Tapi kalau dapat peluang, kalau dulunya tuan-tuan, antara air kencing unta dengan susu unta, air kencing unta tu lebih mahal. Sebab susu unta kita boleh perah, air kencing unta nak tunggu unta kencing dulu. Masalah unta ni kalau dia kencing, dia tak cakap, dia main kencing je. Jadi susah nak dapat air kencing dia. Saya ingat lagi botol macam ni dulu dia jual, ya. Kalau penuh macam ni susu unta dalam tinggi sikit, botol tinggi sikit, yang ni berapa ml, yang ni 250, yang 500 ml, yang tu dijual lebih kurang dalam 5 dinar dulu. Tapi kalau air kencing unta dalam botol macam ni saja 20 rial, lagi mahal daripada susu unta, ya. Jadi boleh untuk merawat penyakit luar, sakit-sakit luar tu boleh digunakan sebagai salah satu daripada bentuk rawatan, ya. Baik. Itu pernah juga digunakan selain daripada tanah kemuliaan bumi dan tanah Madinah ataupun tanah haram Mekah, ya, boleh. Baik. Jadi kalau boleh doa ni hafal tuan-tuan, ya. Tapi kalau misalnya tak ada, kita bukan duduk di tanah haram Mekah Madinah, ambil ubat, sapu. Kalau tak ada ubat untuk sapu pada kulit, boleh pakai air, ambil air mutlak atau air zam-zam. Kalau ada air zam-zam, kalau tak ada, air mutlak pun boleh sapu pada kawasan gatal itu, dengan membaca doa. Jangan pakai air liur kita, sebab air liur kita tak ada berkat, ya. Kalau Nabi SAW baginda rawat pakai air liur baginda, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dalam peristiwa hijrah, beliau pernah disengat oleh kalajengking, ya, berbisa, kakinya bengkak, maka dia menangis. Nabi ambil air liurnya, Nabi baca doa, dan kemudian Nabi letakkan di ibu jari yang disengat, maka dia menguncup dan bisanya hilang. Itu mukjizat Nabi SAW. Kalau kita pakai air mutlak sahaja, tak perlu pakai air liur sendiri, apatah lagi air liur orang sapu kat kita, lagilah idaknya, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua mengenai doa yang dibaca kepada orang yang sakit, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga, ia berkata, kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabbin nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Muttafaqun alaih. Dalam ini disebutkan Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah, baginda menziarahi salah seorang daripada ahli keluarganya. Nabi ziarah salah seorang daripada ahli keluarganya. Ada riwayat mengatakan yang diziarahi oleh Nabi SAW itu adalah isteri Nabi. Isteri Nabi sebahagiannya yang sakit, Nabi pergi ziarah. Walaupun bukan giliran isteri itu, tapi Nabi pergi ziarah. Bila Nabi pergi ziarah, Nabi buat apa? Nabi ambil telapak tangan kanannya. Sebab tu kalau nak merawat, guna tangan kanan. Nak letak ubat, nak baca doa, nak letakkan sesuatu, maka digunakan tangan kanannya. Maka ambil tangan kanannya, Nabi ambil, Nabi letak dekat tempat sakit tu, Nabi gosok sambil baginda membaca doa ini. Allahumma ya Allah Rabban nas
engkau adalah Tuhan kepada manusia. Azhibil ba's, hilangkanlah kesakitannya itu, hilang dan lenyapkanlah kesakitan itu. Wa anta washfi, dan sembuhkanlah. Dua benda Nabi ajar kita minta. Yang pertama, hilangkan. Kalau sembuh, penyakit masih ada, boleh datang balik, boleh datang semula. Tapi yang pertama dia ajar minta hilangkan. Maknanya jangan biarkan ia masih tersisa ataupun ada lagi saki-baki supaya kuman ataupun penyakit tu boleh datang balik. Sebab tu yang pertama Nabi minta hilangkan dan lenyapkanlah penyakit itu. Lepas tu baru Nabi minta washfi, sembuhkanlah dia. Wa anta syafi, kerana engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan Allah sahaja. Kesembuhan yang tidak akan meninggalkan kesan-kesan kesakitan. Maknanya tidak ada lagi sakit. Nabi ajar kita kalau minta sembuh yang dah tak sakit dah. Bukan minta sembuh yang sementara, tapi minta sembuh yang berpanjangan. Nabi gosok sambil baca doa tersebut. Sebahagian riwayat ulama menggalakkan supaya kita baca sebanyak 7 kali. Baca sebanyak 7 kali, ya, ataupun 11 kali, atau paling banyak 21 kali. Baca tu sambil kita gosok. Kalau sakit perut, gosok kat perut. Kalau sakit urat, sambil mengurut tu boleh sambil urut membaca, tak ada masalah. Kalau sakit kepala pun sama juga, sambil urut kepala sambil baca, atau letakkan telapak tangan atas kepala sambil memicit atau mengusap, boleh membaca doa ini. Ini satu doa yang sangat mujarrab dan satu doa yang sangat baik, dan kita digalakkan untuk melazimi ataupun memperbanyakkan membaca doa tadi, ya. Baik. Hadis yang ketiga. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala li Thabitin rahimahullah ala urqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cara kita nak rawat ni ada banyak cara, tuan-tuan. Yang pertama, secara sentuhan. Yang kedua adalah secara melalui perantaraan makanan atau minuman. Kadang-kala Nabi baca, ataupun sebahagian sahabat dan ulama dulu, dia baca doa tadi, dia hembus ke air, minum air, atau pada makanan, lalu dimakan makanan itu, ataupun pada ubat, lalu dimakan ubat itu. Ataupun kalau tak ada ubat, stok ubat tak ada, air tak ada, masa tu tengah sakit, tak sempat nak ambil air, tak sempat nak ada makanan, maka boleh guna melalui rawatan sentuhan. Sentuh dan baca doa tadi, usap sambil baca doa tadi. Tapi kalau makanan pun ada atau minuman pun ada, lepas dia dah baca doa, kita suruh dia makan. Lepas tu kita boleh gunakan kaedah sentuhan juga, gabungkan antara kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah, ya. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Thabit rahimahullahu taala anhu, ala urqika bi ruqyati Rasulullah, qala bala, qala Allahumma rabbin nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Lebih kurang tapi ada sedikit perbezaan. Kata Anas kepada Sabit bin Qais. Dia tak cakap Sabit apa, Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ni seorang tabi'in. Anas kata kat Sabit, masa tu Sabit sakit, dia kata, nak tak aku rawat kamu sebagaimana Nabi SAW meruqyahkan kami.
Kalau kita menggunakan sentuhan atau bacaan pada minuman dan makanan, tu namanya ruqyah. Tapi kalau kita berdoa angkat tangan saja, itu namanya doa. Kita tengok dia sakit, kita angkat tangan, kita doa, ya Allah sembuhkanlah dia, walhamdulillah, itu doa. Tapi kalau kita berdoa sambil sentuh, doa pada air dan minum, itu namanya ruqyah. Itu beza dia. Ruqyah tu sebahagian daripada doa, cuma dia ada melalui sentuhan ataupun melalui perantaraan minuman ataupun makanan, ya, atau ubat-ubatan. Kalau kita tak erti, kita boleh doa saja pun boleh, tak ada masalah, ya. Maka kata Sabit, ya, aku nak tahu macam mana Nabi rawat. Maka Anas pun kata, bacalah doa Allahumma rabbin nas, ya Allah, ya Tuhanku, engkau adalah Tuhan manusia. Tadi adhibil ba's, hilangkanlah. Kali ini tukar mudhibal ba's, iaitu engkaulah Tuhan yang boleh menghilangkan penyakit. Tadi kita minta Allah hilangkan, kali ini kita kata Allah sahaja yang boleh menghilangkan kesakitan itu. Ishfi anta syafi, berikanlah penawar, kerana engkaulah Tuhan yang memiliki penawar. La syafi illa anta, tidak ada yang boleh menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan kesan-kesan kesakitan. Dia lebih kurang tadi, cuma dia ada tambah la syafi'a illa anta. Yang tu saja. Satu lagi dia tambah daripada adhibil, dia tukar jadi mudhibal. Tapi maknanya hampir samalah. Jadi doa ni pun kita boleh baca konsep yang sama, sentuhan pun boleh, melalui makanan dan pada minuman atau pada ubat-ubatan pun boleh, tak jadi masalah, ya. Sama ada kita nak pakai tanah daripada tanah haram, ataupun kita ambil air zam-zam, ataupun yang seumpama dengannya kurma ke, benda-benda yang ada nilai kebaikan, habatus sauda ke, minyak zaitun ke, ataupun kurma ajwa ke misalnya, boleh kita baca sambil makan makanan tersebut, ya. Kalau ada ubat, baca doa tadi dan makan ubat. Okey. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat daripada Sa'ad ibn Abi Al-Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW datang menziarahi aku, maknanya menjenguk Sa'ad ketika dia sakit. Masa ni Sa'ad sakit dekat Mekah dengan sakit yang sangat teruk, sehingga kan Sa'ad kata, aku menyangkakan aku mati di Mekah dan tak sempat hijrah. Masa ni belum berlaku peristiwa hijrah, Sa'ad dah sakit kat Mekah. Maka bila Sa'ad sakit kat Mekah, dia pun cakap kat Nabi, ya Rasulullah, aku ada seorang anak perempuan. Sa'ad ni anak dia seorang saja, dia kahwin tapi anak dia Allah Ta'ala bagi seorang, anak perempuan pula tu. Kemudian dia kata kepada Nabi SAW, aku nak buat wasiat. Nak buat wasiat. Boleh tak aku nak infakkan separuh hartaku pada jalan Allah, separuh lagi aku tinggalkan pada anak perempuanku? Nabi kata tak boleh. Mula-mula dia kata 2/3, minta maaf, 2/3 hartaku aku nak infakkan pada jalan Allah, 1/3 je aku nak tinggalkan anak perempuan. Nabi kata tak boleh. Okey, kalau begitu mungkin banyak, 2/3, separuh hartaku aku infak, separuh lagi bagi ke anak perempuanku. Nabi kata tak boleh. Kalau begitu berapa yang boleh? Apakah kalau aku infakkan suku, ya, 1/3, bukan suku, minta maaf, 1/3 daripada hartaku aku infakkan pada jalan Allah, lebihan 2/3 tu aku beri kepada anak perempuanku. Nabi kata 1/3 boleh, tetapi 1/3 itu pun satu jumlah yang sangat besar. Maknanya tak boleh dah lebih 1/3. Sama ada 1/3 ke bawah. Siapa yang buat wasiat,
untuk infak fi sabilillah, wakaf ke apa ke daripada hartanya lebih daripada 1/3, batal wasiat dia, tak sah, tidak sah. Bahkan kalau dia tahu benda tu tak boleh, dia buat juga, dia berdosa. Si mati itu berdosa. Tapi kalau dia buat wasiat 1/3 dan ke bawah, maka wasiatnya sah. Dan dia tak perlu mendapatkan persetujuan waris. Yang selebih harta dia itu, yang tu adalah untuk warisnya. 1/3 adalah hak dia untuk dia gunakan pada jalan Allah Ta'ala. Sebab tu saya ada mengajar kitab hadis qudsi. Ada satu pengajian hadis qudsi, yang ni hadis Nabawi kan, ni tentang hadis qudsi tu. Ada satu hadis Allah Ta'ala berfirman, aku jadikan ada dua amalan yang anak Adam dapat pahala seperti amalannya sewaktu hidup, tapi amalan itu dikerjakannya selepas dia mati. Pelik tu. Antara rahmat Allah Ta'ala, Allah jadikan ada dua amalan kita, dia dikira amalan kita seolah-olah kita kerjakan sewaktu kita hidup, walhal amalan tu kita tak boleh buat kecuali lepas kita mati, kecuali selepas kita dah mati baru boleh buat amalan tu. Pertama, wasiat. Wasiat ni selama kita hidup dia tak boleh dilaksanakan, kena mati dulu baru dia boleh dilaksanakan. Katakanlah seseorang tu buat wasiat 1/3 harta dia untuk wakaf, buat masjid ke, buat sekolah dan sebagainya. Bila dia mati, 1/3 harta dia itu kena dikeluarkan dan digunakan untuk wakaf ataupun kebajikan seperti mana yang dia wasiatkan. Dan dia dapat pahala seperti dia melakukan wakaf tu masa dia hidup. Walaupun masa tu dia dah mati. Dia dah mati masa tu. Amalan yang kedua adalah salat jenazah. Salat jenazah. Bila orang meninggal dulu, dia pergi solat jenazah kat orang, solat jenazah kat orang, solat jenazah kat orang. Tapi bila dia mati meninggal dunia, orang solat jenazah kepada dia, satu, solat jenazah orang tu menjadi syafaat pada dia. Dua, sepanjang dia solat jenazah kepada orang yang meninggal, itu dikira pahala baginya ketika orang menunaikan solat jenazah kepadanya. Masa dia hidup tu kan dia solat jenazah kat orang, dia dapat pahala dah masa tu. Tapi lepas dia mati, dia dapat lagi pahala tu sekali lagi. Maknanya 2 kali dia dapat kelebihan pahala itu. Sebab tu lagi ramai dia solatkan jenazah orang, lagi banyak dia hadir solat jenazah, dia dapat pahala dikerjakan masa dia hidup. Lepas dia mati, pahala tu ditambahkan lagi, digandakan lagi. Tapi janganlah kerja dia doa bagi orang mati pula. Siapa pula nak mati ni? Tak ada pula orang nak mati, saya nak sembahyang jenazah ni. Janganlah. Kalau ada kematian saja, kalau tak ada, tak adalah. Ya, jangan doa minta orang mati pula. Ya, sebab dia nak kumpul pahala tu sampai mengharapkan orang mati. Tak boleh lah. Takut dia yang mati. Ya. Baik. Okey, balik tadi tuan-tuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia cerita bila Nabi datang ziarah dia dan dia kata nak buat wasiat, Nabi pun tegur dia. Kemudian Nabi buat apa? Nabi ambil telapak tangan. Hadis ni dah diringkaskan. Hadis nombor 4 ni dah diringkaskan. Nabi ambil telapak tangan Nabi, Nabi letak dekat jibhatahu, dekat dahi Sa'ad. Sebab Sa'ad sakit kepala yang amat teruk, dia rasa macam dia nak mati. Macam orang yang kena darah tinggi sampai kepala dia pening, tu boleh pecah.
saraf di otak dia tu boleh stroke. Ya, macam baru ni saya ziarah saudara saya dekat Hospital Shah Alam. Ada satu pesakit tu terus dibawa pergi ke emergency. Lepas tu doktor buat tengoklah. Kebetulan masa tu dapat masuk kat tempat emergency. Bawa masuk sebab dah penuh. Habis semua diletak campur sekali dengan wad-wad yang dah penuh, kena duduk kat emergency tu. Duduk bagi rawatan, lepas dah sedar sembang dengan doktor, lepas dah selesai sembang dengan doktor tu, sakit apa? Oh, darah tinggi 200 lebih. Dia punya tekanan darah bukan 180 dah, 210. Tapi rezeki Allah Ta'ala tak bagikan, saraf di otak dia tu pecah. Kalau pecah memang stroke terus, brain stroke, dan boleh mati. Ya, kena buat surgery cepat. Tapi walaupun dah 200 lebih, kuasa Allah tak pecah. Lepas tu bagi turun balik, down balik, bagi ubat apa semua, okey lah. Tekanan pressure tu terlalu kuat tuan-tuan. Saraf kita pun, urat kita pun tak boleh nak tahan. Dia boleh pecah. Ya. Baik, sebab itulah Nabi larang kita marah. Sebab marah ni, cepat marah ni menyebabkan pressure kita naik. Waktu Nabi kata jangan marah. Dari sudut kesihatan pun ada juga. Baik, Nabi letak kat dahi, kemudian Nabi sapu wajah aku. Daripada dahi ni Nabi sapu wajah aku sampai ke perutku. Pegang daripada ubun, tarik, baca doa sampai ke pusat. Berhenti kat pusat, ulang balik. Kepala sampai pusat, kepala sampai pusat. Apa yang Nabi baca? Ni doa Nabi baca 3 kali Nabi buat. Allahumma shfi Sa'dan, 1. Allahumma shfi Sa'dan, 2. Allahumma shfi Sa'dan, 3 kali Nabi buat. Sa'dan tu maknanya nama sahabat lah, Sa'dan. Kalau orang tu namanya Abdullah, kita katalah ya Allah sembuhkanlah Abdullah, buat sampai perut. Ya Allah sembuhkanlah Abdullah, buat sampai perut. Macam tu 3 kali. Ya, 3 kali. Ini adalah bagi sakit yang berkaitan dengan bahagian kepala dan bahagian hingga ke bahagian perut, bahagian abdomen kita panggil. Ya. Jadi kita boleh baca doa tadi. Kalau doa yang pertama tadi itu kalau dia sakit pada bahagian-bahagian yang tertentu, tidak dia rasa macam satu badan, tak. Bahagian-bahagian tertentu kita baca doa pada hadis nombor 2 dan hadis nombor 3 tadi. Okey. Yang terakhir hadis yang kelima. Wa an Abi Abdullah Uthman bin Al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillah 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 3 kali, dan bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadhir. Ya, atau setengah riwayat kata wa uhadhir. Wa ahadhir pun boleh, wa uhadhir pun boleh. Baik, kita boleh baca. Baik tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kata Abi Abdullah Uthman ibn Al-As. Uthman ibn Al-As ni dia ada seorang abang dia namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni tokoh Quraisy yang banyak menentang Nabi SAW. Tapi kemudiannya dia masuk Islam lah. Dia masuk Islam dan dia kata kat Nabi SAW, dia nak habiskan, Nabi suruh dia pergi belajar. Nabi kata kamu belajarlah tentang agama. Dia kata tak nak. Bukan dia tak nak, bukan dia malas. Tak nak sebab aku nak sibukkan diriku untuk pergi berjihad. Alasan kenapa? Dia kata kerana dahulu sebelum Islam akulah orang paling banyak keluar pergi perang lawan orang Islam. Ada sebahagian orang Islam pun dah mati di tangan dia. Jadi aku nak tebus balik apa yang telah aku buat dahulu. Dia rasa sebersalah lah tuan-tuan.
Ya. Ini semangat Amr bin Al-As. Baik. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, dari satu masjid namanya Jami' Amr bin Al-As. Sebab dia ni Sayyidina Umar lantik sebagai gubernur di Mesir. Sebab apa? Dia sangat mahir, dia sangat bijak, pintar, menguasai bahasa-bahasa Rom. Selain berbahasa Arab, dia bercakap bahasa Rom. Dan dia pandai berdebat. Lepas tu bila hantar ke Mesir, Mesir dulu bawah jajahan kerajaan Rom, Byzantine. Maka dia telah Islamkan kebanyakan daripada orang-orang Kristian dan Nasara. Itu kelebihan Amr bin Al-As. Ni adik dia. Dia kata dia mengadu pada Nabi SAW ada sakit di bahagian tubuhnya. Maka Nabi SAW kata, kau ambil, letakkan tangan kamu. Nabi tak letakkan tangan dia, Nabi ajar dia rawat diri sendiri. Ini menunjukkan seseorang tu boleh meruqyahkan dirinya sendiri. Kalau dia hafal ruqyah tu, dia boleh ruqyahkan diri dia, tak payah seorang pun tak apa. Tapi kalau dia tak menguasai bacaan dengan baik, dia tak hafal, atau dia dah buat untuk dirinya tapi dia nak ikhtiar melalui orang lain pun boleh. Cuma Nabi nak ajar dia buat sendiri. Nabi kata, ambil tangan kamu, letak kat mana tempat kamu sakit. Misalnya sakit sini, letak, baca bismillah, 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 dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kudrat, kekuatan Allah. Min syarri ma ajidu, daripada segala kejahatan dan penyakit yang ada, yang terdapat pada tempat itu. Wa ahadhir, dan juga yang aku khawatirkan jika dia boleh menjadi lebih bahaya. Kadang-kadang kita rasa denyut, kita tak tahu sakit apa tu. Boleh jadi angin, boleh jadi jantung. Pegang, baca. Tapi dah baca tu, check up buatlah juga. Jangan tak check up pula, ubat tak makan. Yang tu buatlah juga. Itu pun salah satu ikhtiar. Tapi salah satunya juga, lepas kita makan tu, kita pegang, kita baca. Sakit perut ke, gastrik ke apa ke, pegang, baca. Ya. Dan baca berapa kali? Yang nombor 2 tu, baca sebanyak 7 kali. Kalau tak hilang, repeat 3 kali lagi bismillah, 7 kali lagi. So dah jadi bismillah 6 kali, doa tadi 14 kali. Kalau tak juga, repeat kali ketiga, insya-Allah hilang. Dulu ada saudara, pakcik saudara, dia kena apa tu, masalah prostat, tak boleh kencing, dah menggelupur lah. Nak angkat pun nak tunggu ambulans datang ambil. Sebab nak bawa dia, angkat bawa ni kereta nak bawa, susah pula. Dia kata call dia, call. Sementara tu pegang, ambil wuduk, pegang, baca bismillah, 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 dekat kantung hudi kencing, pegang, baca, ulang, baca, ulang, angkat balik, letak, baca, ulang, angkat balik, letak, baca, ulang, kencing. Dengan kuasa Allah Ta'ala, kencing. Tapi kena pergi buat check up jugalah. Pergi buat check up, rupanya prostat dia membengkak. Ya, biasalah orang dah umur 60-an ni, dia punya prostat dia dah berkembang. Kebetulan mungkin adalah tu tersilap ke apa ke, ada jangkitan kuman, prostat tu kembang, air kencing tu tak boleh nak keluar. Dah penuh dah, tapi dia pergi toilet tak keluar. Punya seksa. Lepas tu dah ada rawatan semua, alhamdulillah. Dia kata baca apa? Saya kata saya tunjuklah, bacalah doa ni. Sampai sekarang dia hafal doa tu. Ya. Itulah kelebihan dia, ya. Baik, jangan kita tunggu sakit baru nak ngapal. Tengah sakit-sakit tu nak baca pun tak boleh nak baca. Baca pun sedap tak apa nak betul. Ya. Jadi masa sebelum sakit ni kita dah boleh start amal. Doa ni kita boleh baca, tak semesti tunggu kita sakit. Kata kalau kita nak pegang bahagian jantung, nak pegang bahagian buah pinggang. Sebab dalam doa ni Nabi kata,
berlindung pada Allah daripada mudarat yang ada, yang dah ada dekat badan, atau yang kita khawatirkan dia akan ada. Dia belum ada, akan ada. So boleh juga terjadi masalah. Ya. Okey, wallahu a'lam bisawab. Sekadar itu kita pada malam ni, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.